Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Yunus bermula dari ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini ayat yang kita baca dari ayat yang ke-59. Hari ini 3 ayat je, 59, 60 dan 61. Ia berkisar tentang Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa dialah empunya syariat. Syariat ni, agama ni milik Allah, dan tidak boleh seorang pun selain Allah membuat syariat, buat syariat sendiri ataupun mengubah syariat Allah. Tak boleh. Tak boleh ada seorang tu dia buat agama dia sendiri, tata cara menyembah Allah. Tak boleh. Dan tak boleh juga dia terima ataupun dia masuk dalam agama Allah kemudian dia modify agama Allah. Tak boleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum yang mengada-ngadakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu, sehingga kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian daripadanya halal? Jadi, apakah pandangan kamu? Apakah kamu perhatikan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu dari rezeki? Bahasa kita mudah. Qul, katakanlah, ara'aitum, tidakkah kamu lihat, ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, lakum, bagi kamu. Apa yang Allah Ta'ala turunkan bagi kamu, mir rizqin, dari rezeki. Jadi Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kamu daripada nikmat-nikmat yang dia bagi. Faja'altum minhu haraman wa halala, lalu kamu jadikan dari rezeki tersebut ada yang haram, ada yang halal. Maknanya kamu yang tentukan halal haram. Dalam bahasa lain, apa yang Allah halalkan, dia haramkan. Apa yang Allah haramkan, dia halalkan. Qul Allahu adzina lakum, katakanlah, apakah Allah izinkan kamu? Apakah Allah izinkan kamu berbuat demikian? Atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah? Am 'alallahi taftarun. Maknanya, apa betul Allah Ta'ala bagi izin kepada kamu untuk katakan yang ni halal, yang ni haram? Ataupun kamu sebenarnya berdusta ke atas Allah? Ayat ni turun dalam mengingkari orang-orang musyrikin yang menghalalkan beberapa dan mengharamkan
beberapa jenis makanan untuk mereka. Dia halalkan dan haramkan beberapa jenis makanan untuk mereka. Jadi Allah mengingkari mereka kerana mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan sekadar pandangan mereka tanpa dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Dan ini banyak berlaku. Orang Yahudi pun banyak dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Orang Kristian pun lagu tu juga. Cuba tengok hari ni. Dalam kitab Bible, Injil kata babi ni haram. Tapi pak dia duk makan babi relax-relax seolah-olah benda tu halal. Padahal dalam Bible ada benda tu tak boleh. Arak, tak boleh. Tapi dia minum seolah-olah benda tu halal. Relax je pada dia. Tak ada pula padri dia kata jangan minum arak, jangan makan babi. Padri dia pun bantai juga. Jadi macam minuman rasmi pula dia. Ini yang berlaku. Di mana apabila turun ayat Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bila turun ayat ni, seorang sahabat tanya Rasulullah dulu waktu dia Islam, waktu dulu dia musyrik, dia tak pernah pun sembah padri dan pendeta dia. Tapi Nabi SAW kata, bukankah dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu ikut dia, dan dia haramkan apa yang Allah halalkan, kamu ikut dia, maka itulah sembahan kamu terhadapnya. Jadi dalam bab ini kita kena perhatikan bahawa dalam soal halal dan haram, atau lebih umum kita kata soal syariat Islam, tidak boleh seorang itu mengubah-ngubah syariat atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan, kerana hak itu hanyalah hak Allah semata-mata. Sebab tu Allah Ta'ala kata, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah, am 'ala Allahi taftarun wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yaumal qiyamah. Dan apakah sangkaan orang-orang yang mengada-adakan kata-kata dusta terhadap Allah? Apa yang dia sangka? Tidakkah mereka akan diazabkan pada hari kiamat kelak? Dia berasa guana sewaktu dia ejas agama Allah. Apakah sangkaan mereka sehingga mereka boleh rasa dia ni sama level dengan pembuat syariat. Dia boleh buat syariat juga. Seolah-olah kita ni patutnya nak ubah perlembagaan negara, kena ada majoriti 2/3 dan kena buat dalam parlimen. Payahnya nak ubahnya perlembagaan negara. Tiba-tiba dia duduk kedai kopi, dia kata dia boleh tukar perlembagaan negara. Kemudian ada orang ikut orang ni. Beratnya kesalahan dia. Pasal apa? Pasal dia telah ubah sesuatu yang sangat bernilai. Agama lebih mulia dari perlembagaan, dan dia hanya mutlak milik Allah, tidak dimiliki oleh seseorang pun selain Allah. Dialah yang menghalalkan dan dialah yang mengharamkan. Kalau kata tu Nabi Muhammad menyampaikan berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu Nabi sampaikan. Tapi tetap saja pemilik syariat ni adalah Allah. Baik. Jadi apakah sangkaan mereka
orang-orang yang mengadakan kata-kata dusta terhadap Allah akan hari kiamat kelak. Sebenarnya Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia, meliputi pemberiannya dan hukum-hukum syarak yang diturunkannya. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jadi ayat ni kembali kepada Allah Ta'ala sebut, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Kenapa Allah Ta'ala kaitkan dengan nikmat yang dia kurniakan? Okay? Ini nak menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jalla memberikan banyak kelebihan kepada manusia. Cuma manusia je, dia menolak apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Kita ni macam kereta mari standard tak puas hati lagi. Padahal kereta tu okey dah. Dah solid dah. Alah, kalau tambah aksesori sikit-sikit tu okey lah. Ni siapa tayar pergi kangkang. Begini tayar tak kangkang. Nah, apa JPJ pun saman. Kita kata benda yang elok dia nyari tunggu. Pada dia tambah elok, tapi sebenarnya tidak. Agama ni lebih mulia daripada tu. Hukum syariat ni lebih mulia daripada tu. Allah dah bagi kepada kita ni semua perkara yang cukup untuk kita. Daripada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pasangan, semua perkara lah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah ni bila dia bagi dengan kemuliaan dan kelebihan dia. Bila dia hukum dengan keadilan dia. Jadi sebab tu lihat pada kurniaan Allah tu tersangat luas dan banyak. Cuma manusia begitulah, dia pergi cari hal lain. Nak minum air ni banyak jenis air, minumlah, tahan minum air. Air sirap ada, air saksi ada, air kelapa ada, air tebu ada, air cincau ada, air apa lagi, macam-macam. Tapi kalau kita tengok, perhatikanlah, kalau rak dekat shopping komplek kau, kalau naik-naik tu, hak air lain ni 3-4 peti, hak dia separuh peti je. Tapi nak sebutnya dia rantai hak tu juga. Makanan, apa nak makan? Lembu boleh, kambing boleh, unta boleh, kuda boleh, ayam boleh, sotong, udang, macam-macam. Allah Ta'ala larang sikit je, babi jangan makan. Tapi dia kata saya tak boleh lah, tiap-tiap hari dah makan babi. Payah ni. Tapi kita kena minta lah pertolongan dengan Allah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dia cerita tentang kisah keampunan. Allah ni antara sifat pengampun, antara cara dia mengampunkan seseorang ialah dia menjadikan dalam hati orang tu tidak ada rasa nak buat maksiat. Kita katakan dalam soal taubat, taubat ni ada syarat dia. Antara syarat taubat adalah berhenti, kemudian berazam untuk tidak kembali. Syarat ni bunyi mudah, tapi kerana tak nak kembalilah, tak nak berhentilah, ramai orang menangguhkan taubat dan ramai orang tak jadi-jadi taubat dia. Berhenti sekejap buat balik, berhenti sekejap buat balik. Kata Syekh Abdul Razak, ada satu perkara yang berkait dengan keampunan Allah. Satu perkara kita berhenti, tetapi dia kata nak berhenti itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kalau orang tu benar-benar ikhlas dalam bertaubat, insya-Allah Allah bantu dia dalam berhenti. Insya-Allah. Dia ambil satu cerita. Dia kata satu orang kat kejiranan ni, memang aku tak pernah tengok dia ni minum solat.
Bila tanya-tanya jumpa rupa-rupanya dia minum arak. Dan dia kata, bila kita tanya kata tentang arak, dia kata memang tahu dah arak ni haram, mudarat. Tapi sifat ketagihnya dia kepada arak sehingga menyebabkan walau dia tahu mudarat, dia tak nak berhenti. Dia tak boleh berhenti. Berapa ramai orang dibelenggu dengan maksiat. Dalam diri tahu benda ni salah, tapi buat juga. Zina sebagai contoh. Tahu benda tu haram, tapi buat juga. Kata Syekh, budak ni dia pergi satu hari, dia bawa duit nak pergi beli arak. Sampailah di kedai tu. Masa tu musim sejuk, sangat-sangat sejuk. Dia tengok ada seekor anjing kecil dekat kedai. Kesejukan dan kelaparan. Dia pun masuk kedai nak beli arak tu, dia fikir, teringatkan anjing tadi. Tak jadi beli arak, dia beli makanan untuk anjing tu. Kemudian dia ambil, dia letak dalam baju dia, tebal, panaskan sikit anjing tu. Kemudian dia bagi makan ke tak silap tu. Lepas tu saya ingat teacher dia buat balik rumah kau tak buat balik rumah, tapi dia buat baik kepada anjing tersebut. Dia kata tidaklah aku buat begitu sehingga pada pagi besoknya bila aku bangun Allah Ta'ala buang daripada hati aku ni rasa nak kepada arak. Maka dengan sebab itu aku bertaubat kepada Allah. Jadi isunya kadang-kadang kita ni nak berhenti daripada sesuatu maksiat, itu juga adalah anugerah dari Allah. Jadi berbalik kepada soal menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia berkait dengan keimanan kita kepada Allah dan setinggi mana ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So kalau ada orang terlibat dengan benda-benda haram, mintalah bantuan dari Allah. Bukan mudah tuan-tuan, kita ni tahu dah. Banyak benda dah kita tahu ni, tapi waktu kita nak buat tu semacam ada halangan. Atau kita tahu benda ni maksiat salah, waktu kita nak tinggal tu semacam ada belenggu yang mengikat. Sebab tu orang minum arak payah nak berhenti minum arak. Orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, makan babi, payah nak berhenti. Minum arak, payah nak berhenti. Tagih dada, payah nak berhenti. Apatah lagi kalau sampai sudah ketagih, bila tak boleh tu dia jadi ketar, demam dan sebagainya. Tetapi kekuatan sebenar untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan adalah kekuatan takwa. Kekuatan takwa. Jadi ingat kepada Allah, bertakwalah kepadanya. Termasuk juga menghalalkan apa yang haram, bukan sekadar dalam bab makanan, dia juga dalam bab ibadah. Dalam rangka ibadah ialah mereka cipta sesuatu agama padahal dia bukan sesuatu agama. Itu termasuk juga dalam bab hukum syarak. Okey. Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia, meliputi rezeki pemberiannya dan hukum syarak yang diturunkannya, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Padahal syariat tu yang terbaik dah. Tapi orang tak puas hati dengan syariat ni macam-macam. Akhir sekali dia langgar syariat, dia buat syariat dia sendiri. Sebagaimana ahlul kitab, mereka melakukan bid'ah dalam agama mereka. Mereka tulis Alkitab dan mereka kata inilah Alkitab. Baik, jadi semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang patuh dan tunduk kepada apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, dalam keadaan bila Allah Ta'ala sebut innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah ni dia memiliki kemuliaan atau melimpahkan kurniaannya kepada manusia. Kurniaan Allah ni
ada dalam bentuk dua. Satu, soal rezeki. Rezeki itu kurniaan Allah bagi, harta, tempat tinggal, pakaian, ada kerja, ada gaji, itu rezeki. Yang kedua, kurniaan Allah juga dalam bentuk syariat. Kita kena tengok syariat Allah ni adalah anugerah dia. Macam saya sebut baru ni, cerita dalam bab agama ni, mana agama yang detail bab wabak, bagaimana menghadapi wabak. Tapi Islam dah ajar. Dia adalah anugerah Allah kepada kita. Macam mana nak hidup sebagai manusia yang terbaik. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, yakni mereka tak ambil panduan ini. Mereka reka panduan lain untuk selamat. Padahal panduan yang terbaik ada dah depan mata. Baik. Ayat yang seterusnya, yang terakhir pada hari ini, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. Dan tidaklah engkau, wahai Muhammad, dalam menjalankan satu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca satu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu, wahai Muhammad, dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu, ketika kamu mengerjakannya, dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi, di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang terang dan juga nyata. Jadi di sini Allah Ta'ala menegaskan bahawa semua yang ada di langit dan bumi adalah milik dia dan berada dalam ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuannya. Tidak ada yang boleh lari dari pengetahuan Allah. Jadi Allah Ta'ala tegaskan di sini bahawa buatlah apa yang kamu nak buat. Okey. Apa yang kamu baca, apa yang kamu lakukan, semuanya ada saksi, dan tidak ada sesuatu pun yang akan lenyap dari pengetahuan atau ilmu Tuhan, baik sehalus-halus perkara atau seringan-ringan yang ada di langit dan bumi. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semuanya sudah tertulis. Dan inilah yang kita sebut antara i'tiqad kita dalam takdir, bahawa semuanya sudah tertulis. Semuanya sudah tertulis. Baik, apa lagi faedah daripada hadis ini? Faedah daripada hadis ini, setelah daripada kita beriman kepada Allah, kita kena jaga diri kita supaya kita ni senantiasa benar dengan syariat Allah. Okey. Sebab Allah katakan di sini tidak ada sesuatu yang pun terlepas daripada ilmu pengetahuannya. Maksud apa? Supaya kita ni rasa takut kepada Allah. Supaya kita ni senantiasa ada sifat muraqabah, mengawasi Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengawas. Duk teringat semua kepada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perkara yang patut dihayati sebaik-baiknya, betapa syariat itu milik Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh mengubah syariat Allah, dan setiap yang beramal pasti ada dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berada dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah. Inilah yang disebut kepada Jibril alaihissalam bila dia tanya tentang ihsan, apa itu ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Kamu sembah Allah seakan-akan kamu tengok Allah. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita hati yang ikhlas, hati yang takut, hati yang senantiasa mengawasi Allah Azza wa Jalla, hati yang sentiasa sibuk dengan perkara-perkara yang memberi manfaat kepadanya di dunia dan juga akhirat. Baik, habis ayat tu, insya-Allah kita sambung besok pada ayat berkaitan dengan wali. Ayat ni berkaitan dengan wali. Ramai orang mengaku wali sekarang ni. Jadi siapa sebenarnya wali? Boleh ke tak seorang wali tu dia buat syariat sendiri? Kaitan dia sini. Sebab ramai kita tengok mengaku wali, tapi bila buat syariat, dia tak ikut syariat Allah. Dia ikut syariat dia sendiri. Dia bolehkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Benda doa. Jadi macam saya sebut semalam, kita lah ni musim berpegang dengan syariat Allah yang asal adalah seperti menggenggam bara api. Kena tahan. Lah ni orang hak murtad dah. Malah satu video hak disebarkan tentang gerakan kristianisasi di Malaysia. Lama dah gerakan kristianisasi ni. Tapi sekarang ni mereka makin berani. Sekarang ni mereka makin berani. Bila mereka sudah rasa boleh memegang kuasa, pernah rasa boleh pegang kuasa ni, dia lagi cita-cita dia lagi besar. Dia nak menghalalkan untuk tukar agama di Malaysia. Pak kita tak boleh. Tapi dia fight sampai ke PBB. Seorang tu nama Nu'man Afifi yang pernah jadi dulu bising sekejap waktu jadi setiausaha kepada menteri belia dulu, Syed Saddiq tu, sebelum akhirnya dia pun dibuang lah. Nu'man Afifi tu keluar cerita semalam, saya tengok termasuk dalam dia sampai ke PBB nak pergi. Dan antara tuntutan dia juga tu sebenarnya adalah orang yang bawa agenda LGBT di Malaysia. Sampai sana adanya gerakan-gerakan supaya nak benarkan orang tak nak, dia bukan nak benarkan sangat, dia nak buang ke IC tu, jangan bagi ada Islam. Jadi sebab apa dia kata, kerana dalam tu adanya diskriminasi. Pandai ayat dia. Jadi ini adalah benda diskriminasi. Jadi ada yang kata sampai di Johor tu 10,000 dah orang murtad. Kawan saya semalam dia kata, maklumat awak hantar tengok tu lama. Kami ada maklumat lagi baru daripada tu. Lagi baru. Tengok video lewatkan semalam. Orang pasal kristianisasi. Dia kata tu lama, masa pengarah IKSIM lagi tu. IKSIM pun dah tak ada dalam ni. IKSIM pun dah tak ada dalam ni. Dan ni dia kata, hak macam saya sebut baru ni lah, Angkatan Murtadin Malaysia tu. Ramai orang lah ni, dia tak boleh zahirkan dia ni murtad. Dia tak zahirkan. Hidup macam biasa, kawan dengan orang macam biasa, tapi sebenarnya dia sudah keluar daripada Islam. Itu bahaya. Jadi sebab itu jangan diremehkan perkara-perkara macam ni. Kita mesti tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mesti bertakwalah, doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa mengawasi kita dan jadikan kita ni orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Jangan ubah syariat Allah, sebaliknya kita tunduk dan patuh. Jangan suka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sebaliknya, kalau kita tak mampu nak buat, kita istighfar. Dia beza orang ni, dia buat maksiat dalam keadaan dia sedar, cuma dia tak boleh nak tinggal, lalu dia beristighfar. Seorang lagi, dia langgar syariat, dia kata yang halal tu haram, yang haram tu halal. Yang ni lagi bahaya daripada yang pertama. Okay?
Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.